menzakhirkan rasa syukur kerana Ustazah menerima jemputan kita untuk menyampaikan ilmu kepada kita dalam masa yang agak terhad, 1 jam macam tu saja. Tapi walaupun 1 jam, sedikit ilmu kita amalkan, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, sebab sekarang pukul 3 petang, saya serahkan majlis ini kepada Ustazah. Silakan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Liza, MC kita pada petang ini. Alhamdulillah. Mari insya-Allah kita mulakan pertemuan kita, pengajian kita insya-Allah pada petang ini dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini insya-Allah sampai menjadi hadiah tanda kasihnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layaklah kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kita niatkan berkat doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya yang telah kembali ke rahmatullah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dikabulkan doa-doa kita untuk mereka oleh Allah. Dan kita ini pasti akan menyusul bila tiba giliran kita nanti. Tak sedikit saudara-saudara Islam yang sentiasa mendoakan kita insya-Allah. Dan Fatihah ini menambah-nambah keberkatan kita pada petang ini yang bertemu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita datang jumpa berdepan, tak syok, tak kuat suara yang menjawab salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesejahteraan, limpahan rahmat sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita. Muslimin yang dirahmati Allah, muslimat yang dirahmati Allah, siapa saja yang bersama-sama kita, termasuklah yang dalam talian, mudah-mudahan semuanya kita sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kita diberi amanah, kita diberi tajuk untuk pada petang ini. Itulah dia, ke mana akan kubawa diriku. Betul kan? Datang hari ini semuanya sila-sila ke depan dulu. Kita betulkan dulu soft muslimat kita ni. Depan lagi, depan lagi. Silakan. Kalau boleh yang belakang tu kita ganjak depan lagi. Depan lagi, tak mengapa. Depan lagi. Saya lagi syok, lagi dekat, lagi depan, lagi dekat, lagi syok. Masya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Yang di ruang muslimat tu boleh bila lagi nak keluar ke ruang solat muslimin. Kan waktu-waktu macam ni lah. Alhamdulillah. Mungkin muslimin yang bersama-sama kita tumpang bersama sebab menghantar isteri, dia tak lari ke mana-mana, baik duduk dalam masjid sekali. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau memang datang untuk sama-sama mendengar. Alhamdulillah. Saya pun bersama Ustaz Azwan sebenarnya. Tapi Ustaz Azwan ni sejenis bila dia tahu ada sahabat-sahabat khidmat yang bersama-sama dengan Ustazah,
dia pun buat itinerary dia sendiri juga. Jumpa jemaah umrah lah, orang Kedah, kawan-kawan dia ramai kat sini. Jadi inilah peluang dia nak bertemu orang tu, bertemu orang ni. Jadi dia lepaskan isteri dia dengan sahabat khidmat. Kan saya nak jumpa muslimat, dia kata. Jadi biarlah muslimat yang teman. Jadi ustaz pun mengatur agenda dia. Jadi tukang bawa ustazah dari KL ke Kedah. Sampai ke Kedah ada sahabat-sahabat khidmat muslimat yang bawa ustazah, alhamdulillah. Jadi kalau dulu-dulu sahabat tim khidmat ni belum ustazah kenal lagi ustaz yang akan duduk sekali dalam majlis lah. Alhamdulillah. Maka hari ini segan juga kadang-kadang orang tanya, ustazah main dengan ustaz kan? Ya, main dengan ustaz. Tapi yang bawa saya ni sahabat-sahabat khidmat saya. Sebab ustaz pun dah ada agenda-agenda tertentunya. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang penting apa sahaja kita sama-sama permudahkan urusan. Jadi syukur dan tahniah kepada yang bersungguh-sungguh untuk hadir. Kerana bila disebutkan oleh MC kita tadi, ustazah kenalkanlah diri ustazah, kan tak perlulah berpanjangkan, cukuplah panggil saya Ustazah Zai sahaja, lebih selesa. Saya datang daripada KL, kuliah saya memang banyaknya di sebelah KL, tapi kalau di luar KL tu yang paling kerapnya di Kedah lah. Sebab saya menantu orang Kedah. Jadi sekali balik belah ustaz tu, jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimat ambil kesempatan menyusun jadual. Tapi tak boleh untuk pergi ke satu tempat yang sama. Contohnya bila kita dah datang masjid ni, nanti orang masjid lain, mailah tempat kami pula ustazah, mailah tempat kami pula. Jadi nak pusing ke masjid yang kami pernah datang tu tak tahu berapa tahun pula nak sampai. Sebab Kedah Masya Allah sungguh imarah buminya dengan rumah-rumah Allah yang terlalu banyak. Betul kan? Jadi subhanallah saya cukup bahagia di sini. Majlis-majlis ilmu bertebaran. Saya ingat lagi pertama kali lah antara awal-awal saya datang ke Kedah ni, saya dijemput berkuliah di atas pentas Pekan Rabu. Kan saya terkejut ni, Pekan Rabu ada kuliah. Biar betul ni. Lepas tu sebulan saya tak habis cerita pasal orang negeri Kedah ni. Saya kata saya dipanggil ceramah dekat Kedah tu tabik spring sungguh lah. Dekat Pekan Rabu tu saya berceramah. Dan speaker dia, orang yang pergi shopping-shopping ni semuanya dengar sama. Jadi hari tu hari Jumaat, ayah-ayah pimpin tangan isteri, pimpin tangan anak-anak pergi dengar majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah, ini suasana yang kita nak. Dan bagaimana pengamalannya apabila kita sama-sama mencari ilmu Allah. Bukan mudah sahabat-sahabat muslimat. Saya kagum macam semalam kuliah saya di Taman Tunku Sarina, Jitra, Kedah. Ada beberapa orang datang daripada Perlis tu, kan, malam. Jadi malam tu yang bawa kereta ni muslimat, makcik-makcik pula. Siapa yang drive cik? Takkanlah driver pula ustazah. Dia jawab, saya lah yang bawa kereta. Bawa kereta balik ke Perlis. Bayangkan ya Allah, selamatkanlah perjalanan menuju majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, balik daripada majlis ilmu. Dan hakikatnya sesungguhnya saya dalam tempoh 1 jam ni tak layak pun kalau nak disebutkan sebagai orang yang memberi ilmu ataupun kuliah. Sama sekali tak layak. Sebab masjid ini insya-Allah pasti dihadiri oleh para masyaikh kita, syekh-syekh kita, guru-guru kita, asatizah kita yang menyusun jadual waktunya seminggu sekali, sebulan sekali. Itulah guru-guru kita. Jadi tolong datangi tempat-tempat seperti ini yang mengisi ruang-ruang ilmu antara kuliah maghrib, kuliah duha untuk muslimat, kuliah petang hari macam ni. Mana waktu yang ada, tajuk apa pun, guru yang mana pun datangi. Itulah guru kita. Sebab kebanyakannya mereka akan membuka kitab. Betul kan? Kitab minal awal ilal akhir. Dibahas kadang-kadang satu guru, 1 jam pertemuan tu hanya dapat bahas 1 perenggan saja. Kita yang mengaji ni bila dah nak habis ustazah? Kalau tak saya mati, tok guru mati kan? Tak habis-habis mengaji kitab ni bertahun-tahun. Allah bukan tanya habis dah hang belajar kitab ni. Dah, Allah tak tanya gitu. Tapi Allah tanya kita start enjin ke tidak. Bila kita start, istiqamah, jangan pernah berhenti. Biarlah ustaz tu ngajar mengantuk macam mana pun, istiqamah. Pasti orang yang istiqamah akan mendapat manfaat. Percayalah. Mula-mula macam tak begitu syok je. Tapi disebabkan kita menadah ilmu, Masya Allah, lama-lama kita akan dapat faham. Siapa yang beri faham tu? Allah. Subhanallah, yang beri faham tu Allah. Ustazah, ustaz yang datang berada di hadapan ni tak ada sama sekali hak untuk memberi faham kepada siapa yang nak menadah ilmu. Cuma berkat Fatihah tadi, kita ada doa ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah, petunjuk daripada Allah. Ahlan wa sahlan anak-anak sekalian. Subhanallah, anak-anakku rupa-rupanya. Subhanallah. Awak maksud tak habaq nak bawa anak-anak ke sini? Ni nak ajak duduk atas ribu mizai lah ni, masya-Allah. Okay, alhamdulillah. Satu van maksud? Ustaz Saleh dah ada ke belum? Subhanallah, terkejut. Depa ni selalu duk buat surprise macam ni. Okey, ustazah datang ceramah di seluruh Kedah, tak pi lagi dekat Darul Fawaz Utara yang terletak di Pendang, menempatkan inilah sebahagiannya anak-anak, sebahagiannya sahaja ini insya-Allah yang bersama-sama. Jadi saya nampak maksu yang menguruskan anak-anak ni, barulah saya kata anak-anak di FU ni. Sebab ramai sangat. Kalau pergi Kertih anak-anaknya wajah lain pula. Kalau pergi ke Pendang anak-anaknya wajah ni pula. Semua sihat kan? Sihat, alhamdulillah. Okey. Baik, jemput sila duduk. Alhamdulillah. Jadi kan ibu-ibu dirahmati Allah, kita tengok wajah-wajah ni wajah-wajah suci belaka, betul kan? Wajah-wajah tanpa dosa. Sebab tu syok kalau kita berhubung dengan anak-anak ni. Masya Allah, bila kita bertemu dengan mereka ni yang bawa anak-anak kecil ni, nanti balik berdua-duaan saja dengan anak ni, ajak dia berdoa sama. Kadang-kadang kan anak-anak kita, Masya Allah, ibu-ibu ada masalah ke? Kenapa ibu sedih? Kita cakap, hang tahu apa, hang duk senyap lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedangkan kita ajak dia berdoa. Saya dulu menguruskan Darul Fawaz di KL, bawa anak-anak usia daripada 4 tahun. Kan nanti kita ada problem ni. Kan ustazah okey ke? Ustazah macam tak okey je. Jom aminkan doa ustazah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan ustazah, permudahkanlah urusan Darul Fawaz. Ajak dia baca sama-sama. Amin. Amin dia tu beriring dengan aminnya para malaikat Allah. Sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Anak-anak ni tak ada dosa. Tapi kita selalu memandang mereka ni, halah kau tahu apa? Bukan nak cerita kat dia, Pak Hang dengar tak malam tadi Bapak Hang marah kat mak ni kan? Tak payah cerita yang tu. Minta je minta Allah mudahkan urusan ibu. Ibu ada nak buat kerja ni hari ni. Kan minta. Sebab apa? Sahabat-sahabat mereka tak ada dosa. Jadi kadang-kadang kita selalu memperlekehkan. Sebab tu saya suka bertemu dengan orang tua-tua yang bila kita pandang mereka, Allah ustazah, acik ni tak reti apa, acik tak tahu apa. Jangan kata tak reti apa. Daripada rahim acik yang mulia tu, berapa zuriat dah lahir yang bersyahadah menyebut nama Allah, yang sudah bersujud di atas muka bumi Allah. Ni semua insan-insan yang Allah muliakan. Jangan kata tak tahu apa, sebab melalui ibu-ibulah kami ini, Masya Allah, dapat hidup di atas muka bumi Allah ini meneguk air susu seorang ibu. Jadi muslimat dirahmati Allah, kalau kita memperlekehkan diri kita sendiri, sebenarnya kita belum kenal siapa Tuhan kita. Semua kita ni hidup ada manfaat. Semua kita ni hidup Allah Subhanahu Wa Taala bagi ruang peluang untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi anak-anak ni kita santuni kerana mereka belum berdosa. Orang tua kita santuni kerana mereka banyak sangat pengalaman hidup. Mungkin mereka tak pandai dari segi satu perkara bidang tertentu, tapi sebenarnya pengalaman hidup mereka itulah. Dan doa mereka itu jauh lebih ikhlas berbanding orang-orang muda. Sebab mereka dah melalui kepayahan hidup, kesusahan hidup. Jadi mereka tak mahu susah itu datang kepada anak-anak mereka. Bila mendoakan anak-anaknya sangat ikhlas. Takkan sama doa seorang ibu yang kita dapat daripada ibu-ibu lain atas dunia ni. Kan ibu mertua boleh doakan kita, tapi takkan sama dengan doa ibu yang melahirkan kita. Ibu-ibu angkat kita, ibu-ibu mak-mak penakan kita boleh doakan kita, tapi takkan sama dengan doa ibu yang melahirkan kita. Jadi semua kita ni manusia yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita tahu apa tujuan, apa matlamat hidup kita. Sebab tu bila saya tengok tajuk hari ni, kemana akan ku bawa diriku, saya kata macam tajuk lagu Jamal Abdillah saja kan. Siapalah yang pilih tajuk untuk petang ni kan. Jadi ustazah kata tak payah tengok kitab lah, tajuk kemana akan ku bawa diriku. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, pagi tadi saya bersama dengan pelajar-pelajar sekolah menengah. Level mereka tu bila kita bercakap, kita nak bagi tahu mereka hidup kalian ni terlalu panjang lagi. Kalau setakat tak dapat straight A SPM, itu belum gagal lagi. Kan itu belum gagal. Dan jangan pandang orang yang dinobatkan sebagai pelajar cemerlang dapat masuk universiti itu ini, itulah orang yang berjaya. Belum.
Belum gagal selagi mana kamu belum dinerakakan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ke situ. Belum berjaya yang sebenar selagi mana kamu belum disyurgakan oleh Allah. Tolong pegang. Jadi semua kita faham apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang Melayu Islam ni jangan faham ibadah tu hanya solat, puasa, zakat, pergi haji. Tidak. Ibadah tu adalah setiap helaan nafas kita ada doa. Setiap helaan nafas kita beriring namanya Allah. Setiap kali kita buka mata teringat Allah. Nak tutup mata malam nanti teringat Allah. Jadi hidup kita dipersembahkan semata-mata untuk Allah. Itulah tujuan kita dihidupkan. Sebab nama kita ni adalah Abdun, hamba. Jadi bila kita ni Abdun, hamba, yang kita sembah siapa? Abdullah, hamba kepada Allah. Maka patutlah kita menyembah Allah. Penyembahan kepada Allah secara rutin harian kita solat 5 waktu sehari semalam, insya-Allah kita buat dah. Tapi kalau dia tak faham seluruh 24 jam yang Allah beri boleh menjadi ibadah, dia terlupa dalam sibuknya bekerja, tinggalkan ibu dan ayah. Sedangkan bekerja juga ibadah. Ibu dan ayah itu menjadi kewajipan jauh lebih ibadah lagi. Sahabat-sahabat muslimin muslimat berada di pejabat, dia tidak mencantas rezeki peluang yang orang lain dapat. Sebab dia tahu semua itu menjaga kedudukan disiplin-disiplin yang tertentu, itu juga adalah ibadah. Kita yang suri rumah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita duduk di rumah saja, ingatkan saja-saja ke lubuk pahala kita di dalam rumah. Macam-macam yang kita boleh buat, hanya menyiapkan segelas air untuk suami yang keletihan balik kerja, itu juga ibadah. Kita tengah menangis kesedihan, baca WhatsApp, orang fitnah kita macam-macam, tapi suami balik kita sambut dengan senyuman, itu juga ibadah. Hanya tak pakai modal apa, sengih sikit saja, ibadah. Subhanallah. Jadi kalau kita faham konsep ni, agama ni sangat luas dan menjadikan kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab kemana tujuan hidupku, saya sebut dengan anak-anak remaja pagi tadi, perjalanan hidup ni masih terlalu panjang. 10 tahun ke depan siapa kamu? 20 tahun ke depan kita sudah menjadi suami orang, isteri orang. Kita sudah menjadi ibu dan ayah. Kan masa perjalanan, kalau hari ni 40-an, 50-an, kita pun terkejut dengan perjalanan masa. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau kita pandang anak kita, Allah macam tak percaya kan bang, anak kita nak kahwin dah. Kan sahabat-sahabat, ada ibu nak kahwinkan anak perempuan dia, lipat kain nangis, basuh pinggan nangis. Jumpa ustazah. Ustazah pasal apa? Saya suka anak saya nak kahwin, calon tu pun nampak baik, tapi saya tak tahulah, asyik nangis je. Pasal apa pula kan? Yang nak kahwin siapa? Acik ke dia nak kahwin? Dia lah ustazah, tapi saya tak tahulah pasal apa ya. Kita nak lepaskan anak perempuan kita ni ustazah, lepas ni tak tahu macam mana. Habis tu takkan tak nak bagi kahwin pula. Dah kata calon yang datang tu calon yang baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah tu lah. Tapi nak ceritanya sebab dia membesar dalam kandungan kita, keluar minum air susu kita. Kita tak cukup tidur kerana kita memberikan ruang-ruang waktu kita kepada mereka. Dan hari ini kita ibaratnya seperti syaitan duk kata senang-senang je hang nak bagi anak hang pada orang lain. Belum tentu lagi nasib dia baik lepas ni. Subhanallah, sebab tu di sana ada orang yang memperkatakan perkahwinan ni ibarat satu perjudian. Saya kata, what? Kenapa dibandingkan dengan perjudian pula? Yalah ustazah, kalau menang, menang besar lah. Kalau kalah, habis lagu tu lah anak perempuan saya lah jadi mangsa keadaan segala. Kan kalau saya tahu saya tak nikahkan anak saya dengan orang tu dulu. Kalau masalahnya, kita tak boleh patah balik ke belakang. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi bila kita faham ke mana matlamat hala tuju hidup kita hari ini, jawab satu sahaja di lisan kita dan jauh di dasar hati kita, itulah kita nak bawa diri kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan banyak mana amal. Kalau banyak mana amal, saya lah antara orang yang kembang tak kempis-kempis bila jumpa makcik-makcik kat masjid. Sebab makcik-makcik kat masjid selalu, Allah ustazah syoknya jadi ustazah. Memang mengaji Quran daripada umur darjah 1. Ya insya-Allah. Khatam Quran umur darjah 1. Insya-Allah. Ya kok tak ingatlah khatam Quran umur berapa. Tapi kecil-kecil dah mengaji, kecil-kecil dah tutup aurat. Ya cik, pasal apa tanya banyak sangat? Agaknya kalau himpun pahala ustazah ni dah penuh, bilik 1 full, bilik 2 full, bilik 3 full. Saya pun dengar jadi berceramah depan saya.
Dia boleh pandang ikut hitungan logik akal seperti pahala tu boleh ditimbang-timbang. Faham tak sahabat-sahabat muslimin muslimat? Kalau kita jenis orang yang alim, orang yang faham, kita tak merasa besar diri pun bila mendengar perkara begitu. Kerana apa? Kerana yang menilai pahala dosa kita bukan manusia, tapi adalah Allah. Bahkan cik saya jauh lebih kagum lagi dengan cik. Pasal apa ustazah? Pasal makcik ni mata dah tak berapa nampak, tapi datang dipimpin oleh anak-anak sampai depan pintu masjid. Datang bertongkat, ada yang ambil pembantu rumah khas untuk tolak wheelchair dia, duduk di soft yang paling depan. Bibiknya tak mau ke depan, malu ustazah, biar duduk di belakang. Tapi ini puannya suruh ke depan. Bawa ajalah ke depan, dan puan suruh ke depan. Kan? Sebab apa? Bibiknya malu. Mula je ustazah Assalamualaikum, bibiknya dah menguap, lalu tertidur di situ. Tak apalah, saya kata yang penting puan kamu mau duduk di depan. Bawa saja ke depan. Subhanallah, upah orang khas, dreba bawa lain, bibik bawa lain untuk bawa ke majlis ilmu. Saya kata Masya Allah, dulu muda-muda jatuh air mata. Dulu muda-muda tak nampak jalan ke masjid ustazah. Jadi sahabat-sahabat, adakah ustazah yang sihat kaki melangkah lalu dijulang nama diangkat sana sini ni layak disyurgakan oleh Allah kalau nawaitunya belum benar-benar untuk Allah? Makcik-makcik yang datang ni duk urut kaki ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pasal apa? Ada anak yang tak bagi main masjid kan, ibu-ibu dirahmati Allah. Tok sah lah mak ni darah rendah, doktor kata sekali tombang kat masjid macam mana? Kan ada yang kena marah kan anak-anak datang masjid. Tapi nak pi juga. Itulah yang berlaku pada bapa saya umur dekat 90 tahun. Anak-anak bergaduh ni tak bagi pergi masjid. Jangan halang aku pergi masjid. Biar aku mati dalam masjid pun tak apa. Itulah sebab apa? Sebab dia nak cita-cita dia. Hala tuju aku tak ada lain dah. Tak apa aku tak dapat harta dunia semua ni, tak apa. Aku nak mati tempat yang baik. Aku nak mati husnul khatimah. Itu je. Orang muda ada cita-cita macam tu? Jarang. Ada tapi jarang kita jumpa. Sebab tu ustazah suka bercakap dengan orang tua-tua. Subhanallah sahabat-sahabat, mereka nampak jelas matlamat dia, ke mana akan ku bawa diriku. Bukan tak ada ibu-ibu yang sekarang ni nak harta sekian, nampak kawan pakai gelang besar, aku pun nak juga. Tapi gairahnya tak macam dulu sahabat-sahabat. Hatta sekarang bukan sedikit gelang besar ni dicabut. Untuk apa? Nah ustaz kata nak bina pondok. Tak apalah. Cik dah minta izin suami ke belum? Tak payah minta izin lah, ni gelang ni acik beli pakai duit acik dulu. Selampau. Balik gaduh dengan suami, kena marah juga. Pasal apa bagi kat ustaz tu? Tak betul entah tidak nak bina masjid tu. Kan subhanallah. Apa jua perbincangan? Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita hidup bersama dia. Redanya Allah akan sampai kepada kita bila mana kita mendapat reda suami. Nak buat benda baik ustazah tak payah minta izin pada dia. Tak, bukan gitu. Sebab kita nampak anak-anak kita nak buat benda baik, tapi tak bagi tahu kita, tak minta doa pada kita. Kita rasa macam kecil hati sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak minta restu kita, tak minta izin kita. Kan? Allah dengan kita, la yukallifullah. Subhanallah sahabat-sahabat, Allah tidak bebankan, tidak tanggungkan kita dengan sesuatu benda yang kita tak mampu. Jadi bila kita diuji dengan Allah, apa sahaja situasi keadaan, kalau ini boleh membawa aku ke syurgamu ya Allah, ajarkan aku untuk ikhlas, ajarkan aku untuk reda. Jadi hari ini nampakkan jelas matlamat kita. Datang sahaja gangguan, halilintar, apa sahaja di kiri kanan kita, kita nampak jelas. Jalan terus selagi mana kita belum sampai kepada matlamat kita, itulah syurga. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, ibu ayah yang saya sayang kerana Allah, bila kita sebut nampak syurga, saya teringat di Radio Aikim satu ketika dulu saya bicara tentang 3S jalan ke syurga. Kan? 3S jalan ke syurga. Kita nampak jelas dah ke mana nak bawa diri aku ni syurga. Syurga bukan dengan timbunan amal. Banyak kali dah ustazah cakap, tapi dengan banyaknya rahmat Allah. Dengan banyaknya rahmat Allah nah ustazah, tak payah banyak amal sangat. Tapi macam mana nak dapat rahmat kalau kita tak beramal? Faham ya? Jadi amal kita, baik orang tua, orang muda, tanya pada hati, amalan aku ni untuk siapa? Untuk Allah. Kalau untuk Allah, diangkat, dijulang oleh sesiapa makhluk Allah, tak terkesan. Nak rajin lagi lah, nak buat lagi lah supaya orang puji, orang angkat lagi. Tak terkesan. Tetap buat orang puji atau tidak. Hatta datang kajian, masih lagi berbuat.
Cek hati kita sendiri. Ini namanya menghisab diri sendiri, muhasabah. Kenapa aku sedih amal soleh yang aku buat ni orang tak nampak, orang tak puji? Kalau kita merasa sedih orang tak puji amal kita, maknanya amal yang kita buat tu belum benar-benar lillah. Jadi orang tak payah hamak kat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hang ni tak ikhlas, hang ni ikhlas lah, solehah sungguh. Tak payah tunggu kawan kita sebut macam tu. Dan tak payah tanya, abang rasa saya ikhlas ke tidak? Kan abang tu terjawab sendirilah, tak tahu nak jawab. Sebab duduk kat dalam ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi kita boleh kenal hati kita. Masya Allah, kenapa aku sedih bila orang tak tahu tadi tu aku yang sapu masjid tu sampai sakit-sakit pinggang aku. Hari tu si Polan tu sapu, siap masuk Facebook, ambil gambar, buat video lagi. Aku ni sapu 3 hari 3 malam tak ada siapa pun puji. Sedih, subhanallah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa aku sedih? Padahal yang aku buat tadi tu untuk Allah. Tolong latih hati kita masing-masing. Sebab orang lain tak boleh ubah diri kita. Hari-hari Ustazah Zai sentiasa bermujahadah, berjuang melawan hawa nafsu sendiri. Ya Allah, ujian yang datang ini satu ujian yang sangat besar, khususnya bagi orang wanita. Perempuan kan, bila mendengar pujian, itu merupakan satu ujian yang sangat besar. Kembang kempis hidung, tak kempis-kempis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu buat macam ni pujian, buat macam ni pujian. Kalau pujian yang merupakan hadiah penghargaan, Masya Allah, memang seorang isteri belajar daripada kehidupan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Merah-merah pipinya boleh dipuji bila dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu kebiasaan. Walaupun kita tak bawa bentangkan hadiah kemewahan kepada dia, ucap terima kasih kerana berpenat lelah, tak pergi dia berjalan-jalan macam orang lain, duduk rumah tunggu anak, tunggu suami. Kan, Masya Allah, diterima kasihkan pula. Makasih masak untuk abang hari ni. Bahagia tak ibu-ibu dirahmati Allah? Cukup bahagia dah. Sebab apa? Sebab ada orang yang berterima kasih kepada kita. Tapi kalau orang di luar rumah tak nampak, hantar kuih seri muka tadi, dia tak komen apa pun, sedap ke tak sedap. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagi tolong lupakan terus. Bagi tolong lupakan. Sebab kalau tidak, kita akan menguji hati kita sendiri. Macam mana nak ikhlas ni? Sebab apa? Sebab kita menunggu, mengharap puji-pujian daripada orang lain. Jadi hari ini macam mana kita nak bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri untuk Allah, kerana Allah, demi Allah, semuanya aku persembahkan untuk Allah. Jadi orang keji kan, hang duk pergi masjid tu nak makan nasi biryani tiap malam Jumaat kan? Tak, niat kita bukan macam tu. Niat kita hanya kerana Allah ada nasi biryani, tak ada nasi biryani, kita tetap pergi masjid juga. Subhanallah. Tapi orang kata saya pergi sebab nak makan free Ustazah kat masjid. Orang kata, acik yang tahu niat acik tu pergi untuk apa. Kalau kita tahu niat kita pergi untuk apa, kita akan teguh berdiri, takkan terusik dengan penghinaan, caci maki orang lain. Betul muslimin muslimat dirahmati Allah. Ruang di hati yang begini hanya akan kita dapat dengan istiqamah. Sebab tu kalau orang baru nak start buat benda baik, datang masjid, hang dah tobat ke apa? Hang ingat hang datang majlis ilmu tu dah dijamin syurga. Hang ni dah macam ustazah sangat dah. Kita pun Allah ustazah malulah, saya bukan orang baik, saya baru nak belajar baik, pergi masjid, dah kawan-kawan sindir-sindir saya macam tu. Tak apa. Dia penat, dia berhenti. Sebab tu kita tolong raikan ibu-ibu dirahmati Allah. Program-program khas seperti ini kadang-kadang muka orang tak pernah nampak kita jumpa. Tak payah nak beri-beri, baru pindah taman ni ke? Tak payah. Padahal orang tu bertahun dah duduk sini, cuma dia tak pernah datang. Dia baru nak belajar-belajar. Jangan disindir, jangan diperi, jangan disakiti. Bahkan ahlan lagi. Bila kita jumpa kawan-kawan yang biasa jumpa dekat masjid, kita salam ni, tahu tangan ni, sampai peluk cium pipi ni, orang lain nak tunggu tengok je salam. Tapi bila orang lain yang kita tak berapa nak kenal, hujung jari je. Mata bercakap dengan orang lain, tapi tangan kat orang lain. Orang terasa tak? Tadi dia sembang dengan ketua muslimat tu dia sampai huha-huha semua kan. Kita nak salam kat dia, hujung jari je, pandang mata pun tidak. Sebenarnya yang patut kita raikan orang yang tak pernah nampak tu. Orang yang datang jarang-jarang tu, kita pakat dengan AJK kita. Nanti lagi kalau kita nampak orang tak pernah mai, jom kita bagi hadiah bunga telur satu kat dia. Ni tak cukup ni, kita target 50 orang je.
Tiba-tiba yang datang 100 orang. Yang lama-lama yang biasa datang ni, jom kita pakat-pakat mengalah. PM tepi lah dengan orang yang biasa datang tu. Faham tak sahabat-sahabat? Ini akhlak Nabi SAW. Kerana apa? Sebab Nabi nak rapatkan yang jauh. Jadi yang dah rapat ni jangan duk terasa hati. Penat datang duk soft depan tak dapat pun bunga telur. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. AJK plan satu program yang tu tak pernah nampak tu. Jom kita pergi bagi hadiah kat dia. Raikan dia. Minggu depan ada lagi satu program macam ni. Mai lagi datang. Kalau tak ada siapa ambil kat rumah, bagi tahu dengan kami. Mai masuk grup kami. Bagi tahu je, ada tak siapa-siapa nak pergi masjid, saya nak tumpang. Cakap di dalam grup, mesti ada orang akan horn depan pintu. Tak percaya, buatlah dalam grup. Sebab kita tahu dia sedang mencari hala tuju. Betul lah ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau kita tak rasa diraikan, kita tak seronok nak datang. Jadi Masya Allah, tabarakallah, rasa-rasa yang begini akan mengimarahkan. Sebab tu kalau di masjid surau kita nampak soft solat ni masih kosong. Cari. Ingat satu masjid di Temerloh Jaya, Pahang, pernah viral. Subuh mereka ni Masya Allah melempah macam solat Jumaat. Rupanya tiang masjid mereka, contoh tiang 1, belakang tu tiang 2. Daripada 8 ke 10 tiang macam tu. Mereka ada target AJK masjid. Okey, hari ni Alhamdulillah subuh kita dapat 2 tiang penuh. Satu tiang mungkin sampai 40 orang. Masjid besar kan. Kalau darabkan dengan 2 tiang, berapa kita dapat? Tu belum campur dengan muslimat lagi. Baik, kita berjaya dah dengan kempen kita. Antara kempen yang mereka buat, siapa remaja yang dapat bawa seorang sahabat, kawan datang ke masjid solat berjemaah subuh, mereka akan dapat duit RM5. Nampak macam tak sihat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi budak-budak ni seronok. Okey, ustaz, saya dapat bawa seorang kawan saya. Nah, RM5 sebab bawa seorang kawan. Kan mula-mula macam nampak duit lah. Oh, dia bawa orang sebab duit. Akhirnya mereka ni dapat jiwa istiqamah bila dipaksa-paksa begitu. Dan kami ustazah biasa je jumpa 10 tiang ni penuh. Itu insya-Allah kejayaan besar. Sebab subuh kami menyamai solat Jumaat. Jadi viral satu ketika sebelum PKP dulu. So saya nak bawa satu bas rehlah ke sana untuk ziarah. Apa rahsia masjid ni sebenarnya? Solat subuhnya macam solat Jumaat. Baru plan nak pergi masjid tu, PKP lah pula. Tak jadi. Hari tu mereka mai dekat tempat kami pula. Jadi kisah-kisah begini antara tempat yang kita nak bawa dekat tempat kita ni. Mula-mula memang dapat. Untuk apa? Untuk dapat duit. Untuk dapat oleh-oleh, untuk dapat hadiah. Tapi lama-kelamaan bila jiwa sudah jatuh cinta, siapa yang follow kuliah Ustazah Zai pagi-pagi dia tahulah. Ustazah Zai selalu sebut, kalau sudah jatuh cinta, tai kucing pun rasa coklat. Tu jangan cerita ke orang lain, tu kita je tahu. Maknanya kita kata ketua muslimat tu tak bagus. Ibda bagus, aku pergi hari tu dia bagi bunga telur khas untuk aku. Orang katalah buruk macam mana dia tak nak dengar dah. Sebab di mata dia, jatuh ke hati dia hanya yang baik-baik sahaja. Sebab itu sahabat-sahabat muslimin muslimat, walaupun orang buat kejahatan kepada kita, bila kita nampak ke mana kita nak bawa diri kita, kita hanya akan fokus yang baik-baik. Tak apalah bohong tak sedih kena kecam dengan orang. Bohong tak pilu hati ni kalau kita buat niat baik tapi orang salah anggap. Terus je buat. Kerana kebaikan kata Nabi SAW akan memadamkan kejahatan-kejahatan yang datang. Subhanallah. Kita nak buat macam mana lagi? Jadi yang pertama sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong betulkan solat kita. Yang pertama, betulkan solat kita. Kerana apa sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Satu-satunya cara untuk kita berhubung baik dengan Allah. Dan Allah juga yang tahu apa matlamat kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Kita dah cakap dah dilisan dalam bacaan iftitah, ikrar kita saban hari tu. Tapi bila datang hentakan, bila datang ujian, kita sedih melampau-lampau. Sampai kita tak naklah pergi masjid kalau macam ni. Kita datang masjid pun orang pandang rendah juga. Kita datang masjid pun orang salah anggap. Orang ingat kita tergedik-gedik nak jadi ketua muslimat ustazah. Sampai hati dia tuduh. Itu kena awal tu agak datang masjid? Tak. Dah kalau tidak, kenapa tidak mempertahankan pendirian kita untuk Allah?
untuk redanya Allah. Masya Allah sahabat-sahabat. Sebab saya jujur saja kongsi di sini secara terbuka. Awal-awal dakwah dulu betul lah, sikit-sikit terkesan, sikit-sikit sedih. Dapat surat layang benda tak betul gitu-gitu bang. Bila masa kita buat macam ni, kita tak buat, nangis, sikit-sikit nangis. Sekarang dah 20 tahun sahabat tak larat nak nangis dah. Kan surat layang atas meja tak baca, biar pi lah, bukan ada tanda tangan pun, biar pi letak kat tepi tu. Allah tahu apa yang kita buat. Yang penting kita terus buat. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan kadang koyak buka kalau kita dapat fitnah-fitnah begini, rupanya boleh bertukar menjadi doa. Kerana apa? Yang orang sangka-sangka burukkan benda tak berlaku pun kepada kita, kita serahkan kepada Allah. Serah kepada Allah. Akhirnya sahabat, kita tak jumpa jalan mana yang Allah makbulkan doa aku ni. Aku tak pernah doa pun sekian, tapi Allah bagi rezeki yang luar biasa ni. Sebab apa sahabat-sahabat tu datang masjid selalu tu, dia nak ambil kesempatan gitu ginilah. Sebab masjid ni hebat sahabat-sahabat. Siap ada homestay tu. Siapa yang tak tahu kena tanya Ketua Muslimat AJK. Siap ada homestay, cantik pula tu. Ada 4 bilik. Bilik apa tadi? Matahari, Melur, Mawar, kan ada banyak bilik, 4. Semua nama jenis nama bunga. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cantik. Jadi saya kata, saya bincang dengan ustaz, sebab saya pun pengurusan masjid, surau saya terlibat. Bang, kalau kita tiru juga apa yang masjid ni buat, agak-agak apa jadi? Berapa harga rumah macam ni? Dekat 300,000 contoh. Wah sudah, ni beli rumah untuk ustaz lah ni, bukan untuk homestay sangat pun sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan senang. Tapi kalau kita memandang sebagai salah satu pelaburan, orang sewa, berapa sekali sewa, masuk dekat dalam tabung masjid, contoh, Masya Allah, Tabarakallah. Ada banyak kelebihan kalau kita mampu. Sekarang di TV Al-Hijrah contoh kan, orang masuk iklan untuk membina masjid dan surau. Ini satu kebijaksanaan luar biasa. Saya tak berani buat, tapi ramai ustaz-ustaz yang buat. Bila dia masuk iklan kat TV Al-Hijrah, pembinaan masjid itu, masjid ini, saya terkejut. Ustazah sekali masuk, kami terkejut 5 juta dalam akaun kami. Tu dia biar betul ustaz. Sebab ada seorang hamba Allah ni kan, minta pada kami betul ke tidak dalam satu kawasan ni tak ada masjid lagi. Orang kaya raya ustaz. Akhirnya memang masjid kami ni tak payah tunggu daripada orang lain. Sebab dia ni jutawan, memang dia tahu. Ya Allah Tuhan, sebab bila kita nak masuk iklan di TV berbayar kan, sudah pastinya pakai duit masjid kan. Fitnah bukan sedikit. Bukan sedikit. Pasal apa nak bina masjid kena masuk iklan dalam TV pula? Ini salah seorang yang bercerita dengan ustazah. Betul dah ustaz tu, ni kalau yang jenis susah sikit nak terima ni, nak masuk iklan, nak buat dana masjid pun nak masuk iklan, bayar sampai beribu-ribu pakai duit masjid. Apa kepentingan? Tapi mereka tak tanya apa hasil yang mereka dapat. Jadi orang-orang bijak ni terkadang pelaburannya menjangkaui masa. Perkara yang kita tak jangka. Dan ada masjid bertahun-tahun dah kumpul dana, duk jalan tabung masjid gini. Kan sikit, sampai dah nak runtuh dah tiang, masih papan lagi. Ni antara tempat saya pergi mengajar. Tak cukup-cukup lagi sebab 1/3 tak silap saya ada modal untuk pembinaan baru boleh runtuhkan masjid lama. Jadi sahabat-sahabat masih tak muncul-muncul lagi. Kesian sebab pentadbirannya orang tua-tua yang dah lama, yang tak mampu untuk pergi memviralkan, kumpul untuk dana dan sebagainya. Saya kata, yang ni dia buat tindakan macam ni sekejap je dapat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ramai orang boleh tahu kalau hanya karya kita saja. Jadi kita kena sebar luaskan. Perkara baik ni sahabat-sahabat, kita berlumba-lumba untuk tebarkan. Kalau tidak Allah tak sebut dalam Quran tentang ayat yang dalam buku angan-angan ke Firdausi 2 kali saya ulang. Itulah ayat fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Tahu je benda baik, kita nak jadi orang pertama. Tahu je benda baik, kita nak jadi orang pertama. Kenapa ada manusia yang berminda begini? Sebab dia tahu dengan perkara baik ni kalau dia ikhlaskan hatinya kepada Allah, tak bawa ke mana-mana dah, tapi hanya bawa untuk mendapat redanya Allah, akhirnya mudah ke syurga Allah. Ini kita nak bawa diri kita. Subhanallah. Jadi kita nampak jelas matlamat kita. Tak peduli dah dengan apa yang orang kata. So perbaiki solat kita. Jangan solat yang dulu-dulu kita mengaji daripada ilmu fardu ain kecil-kecil dulu. Sebab kadang-kadang ada orang Melayu faham, ustaz tu main masjid kita nak ngajar ilmu apa? Ilmu fardu ain. Tak habis-habis fardu ain. Daripada kecil dulu fardu ain. Hang tahu tak fardu ain tu apa? Subhanallah sahabat-sahabat. Dia ingat fardu ain ni mengaji bab solat je.
Solat tu ngajar orang yang tak solat boleh lah. Kita ni semua dah tak payah suruh dah. Kita dah boleh solat tiap-tiap hari. Solat tiap-tiap hari 5 waktu sehari. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, 24 jam yang Allah beri, tapi solatnya masih yang begitu-begitu. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa solat kita daripada zaman kecil dulu, rukun fi'linya, rukun qawlinya, qalbinya masih sama. Tak ada perubahan kalau kita tak mengaji. Kalau kita tak menekuni guru-guru yang datang. Ni begini cara rukuk yang betul. Ni begini cara duduk antara sujud yang betul. Alah, pakcik gaut dah ustaz. Oi, macam mana nak duduk, cara duduk antara dua sujud yang betul. Macam mana nak lipat kaki sikit. Sakit dah kaki ni. Dah tak boleh buat. Barulah didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah untuk memperbetulkan. Buat setakat mana yang kita mampu. Ustaz-ustaz muda yang mengajar pula jangan, tak boleh pakcik ni kena lipat sungguh-sungguh ni. Patah tak boleh ibu jari orang tu kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan sebab itu kita kena tengok juga keadaan. Kemudian dalam bacaan rukun qauli. Sebab itu masih sampai ada orang tua tak habis-habis mengaji Quran. Niatkan ibu-ibu dirahmati Allah. Bukan kita nak jadi qari-qari'ah, nak menang pertandingan musabaqah, dapat hadiah pergi haji, pergi umrah, bukan. Tapi sebab nak memperbetulkan bacaan solat kita. Kalau kita tak betulkan bacaan solat kita, duk daripada kecil itu je lah. Kan wa ma yahya wa ma mati. Pakcik Yahya mana pula disebutnya? Masya Allah. Wa mahyaya, bukan wa ma yahya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan di kalangan orang musyrik. Tapi tak sedikit yang baca wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal musyrikin. Malaikat tepuk dahi tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Pasal apa pula aku ni adalah di kalangan orang-orang musyrik. Aku bukan orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Main belasah je sebut. Kan saya buat camp smart solat untuk orang dewasa, Masya Allah, 40 orang. Setiap kali nak sebut meremang bulu roma. Sebab saya tak percaya. Itu lama dah awal-awal kerja dakwah saya dulu. 40 orang mendaftar, 8 orang je baca betul. 8 orang je baca betul semua bacaan solat. Ya Rabb Tuhan, kasihanilah ibu-ibu ayah-ayah aku ni. Pakcik tolonglah datang belajar lagi. Makcik tolonglah datang belajar lagi. Saya ni buta huruf, ustazah. Tak apalah ni, handphone ada tak? Handphone, smartphone ada. Sebab kena pakai My Sejahtera hari tu. Semua smart belaka dah handphone lagi. Kalau tidak, tak boleh nak masuk shopping mall semua kan. Semua dah ada smartphone. Maka kita dah boleh record dah suara kita sendiri. Cuba record bacaan iftitah kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kathira ke kasira? Kan bila kita dengar balik, kathira ke kasira? Ya Allah. Tengok buku panduan solat anak cucu kita. Kathira hujung lidah, bukan kasira. Aku dengar balik suara aku ni kasira. Ya Allah, ni air kasira mana pula aku baca ni? Masya Allah. Baru kita nampak salah selama ni aku baca. Sebab kita nak suruh cucu kita ni semak bacaan solat maktuk ni. Malu kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Record bila anak cucu kita dah pergi sekolah, tak ada depan mata kita. Kita dengar balik. Oh tak betul selama ni aku baca. Sebab mata duk tengok ni. Oh bacaan iftitah aku ni inna salati. Yang aku duk baca selama ni inna salati. Kenapa? Sebab kita membaca tulisan Rumi. Tak sedikit orang-orang profesional di KL sana, bukan semua, yang saya semak bacaan mereka. Usalli fardhu zuhri arba rakatin adaan. Ulang kak? Arba rakatin. Ulang kak? Arba rakatin. Kita tak habis fikir. Pasal apa dia baca macam ni? Arba rakatin. Sebab dia rupanya menghafal bacaan solat dengan tulisan Rumi. Faham ya? Ibu-ibu dirahmati Allah, bukan sedikit. Ya Allah, selama ni akak solat macam ni. Melafazkan usalli fardhu zuhri arba'a rakaat itu bukan wajib. Cuma niat tu je yang wajib. Aku nak solat zuhur 4 rakaat kerana Allah. Tahu tak ketika kita pasang niat tu, kita sebenarnya sedang bercakap-cakap dengan Allah. Apa buktinya? Usalli, Allah dengar ni. Ya, aku tahu hamba ku nak bersolat.
Solat apa sayang? Terasa dipelai jiwa kita. Nak solat zuhur ya Allah, sebab tu usalli fardhu zuhri. Berapa rakaat nak solat? 4 rakaatin ya Allah. Aku nak mempersembahkan 4 rakaat sebab aku bukan musafir ni ya Allah, nak sembahyang penuh secara tamam. Kan kerana apa engkau solat? Kerana engkau ya Allah lillahi ta'ala. Kan seronok macam ada two-way communication, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah. Kenapa baca 4 rakaatin? Rupa-rupanya sebab menghafal secara tulisan Rumi. Tak pandai baca Al-Quran. Jadi nak betulkan balik lidah ni bukan satu perkara yang mudah. Saya kata stop dulu baca usallinya. Yang penting masa takbir tu hati kata aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tak mengaji habis jadi caca marbah belaka. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ajar solat qasar 2 rakaat. Bila namanya 2 rakaat, mesti yang 4 rakaatin bertukar menjadi rakaataini, betul? Tapi sebab tak mengaji, tak faham. Ustazah nak solat apa ni? Solat jamak qasar. Takdim ke takhir bagi tahu. Tapi ingat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi dia baca ni usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Mulut kata 4 tapi perbuatannya 2. Macam mana ni? Sebab tak faham. Jadi kita ubah mengikut kefahaman kita. Macam mana nak faham kalau kita tak mengaji? Subhanallah ibu-ibu ayah-ayah, majlis ilmu agama yang dibawa ke dalam masyarakat kita ni bukan untuk level umur kanak-kanak sahaja. Hatta siapa pun kita yang kita nak letakkan matlamat hidup kita ni akhirnya di mana? Bertemu dengan Allah. Aku solat juga dulu ya Allah. Tapi kenapa engkau tak pandang aku ya Allah? Lamanya aku berdiri dekat mahsyar ni, panas sejengkal saja matahari, berendam dengan lautan peluh ni ya Allah. Pasal apa orang pakat masuk syurga belaka dah? Aku ni tunggu lama ni. Solat juga, tapi solatnya yang jauh daripada rahmat Allah. Puasa juga, tapi puasanya yang jauh dari rahmat Allah. Ni Allah duk bagi pertimbangan ni. Tanya pula layak tak dapat syafaat Rasulullah. Untuk apa? Pahala pun dia buat, dosa pun dia buat, halal pun buat, haram pun buat, sama setara. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah nak bagi melempah sikit, berat sikit bahagian pahala ni? Nak bagi berat ni lah yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita faham konsep ni, Allahu Akbar, bantu aku untuk memahami agamamu ya Allah. Kuatkan aku untuk terus-terusan belajar sampai hujung nyawaku ya Allah. Kan sampai ke akhir hayat. Bukan tak penat kan ibu-ibu jam 3 petang kena datang masjid. Ini waktu kalau tidur paling sedap sekali. Mujur tak hujan lebat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, waktu paling sedap. Tapi datang juga. Sebab apa? Sebab nak dengar ilmu. Sebab apa? Sebab nak mengaji. Subhanallah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbaiki solat kita yang pertama. Dan saya merayu dengan sangat khususnya para muslimat yang mendakwa saya tak buat kerja apa ustazah, duk suri rumah je, suka mengejarkan suri rumah dia. Padahal suri rumah ni, pengurus rumah tangga anda sangat mulia di sisi Allah. Lahirnya zuriat keturunan yang pandai dekat sekolah, yang terurus jadual pelajaran, yang ada makan minum anak suami kita tu, asbab siapa? Allah letakkan pengurus rumah tangga yang hebat di dalam rumah tersebut. Jadi bukan je kita ni jadi suri rumah tangga Masya Allah, tapi layak ke kita dimuliakan Allah kalau sebagai suri rumah kita yang menguruskan masa? Kita duk kata tak solat zuhur lagi, dah pukul 3.30 petang. Alang-alang 3.30 petang, pukul 4 lah baru zuhur ustazah. Sekali ambil uduk, nanti asarnya di awal waktu. Ramai yang buat, teramat ramai. Padahal bilik air tu dekat je. Subhanallah, dekat je. Nak cabut tudung tak ada masalah. Yang kat pejabat selalulah bagi alasan macam ni. Ustazah dekat pejabat ni, ustazah kuliah tegur-tegur sikit. Ni kalau jenis AJK ikut ustazah pergi kat kereta tu kan, ustazah tolong tegur sikit. Saat lagi tegur apa? Kat sini ustazah kalau pukul 3.30 ruang dekat tempat wuduk surau tu jam. Jam pasal apa? Ramai sungguh. Paip tu pilih ada 2 je ustazah. Orang duk queue ni, duk cabut tudung kan, nak queue 3.30, 3.45 baru sampai dekat paip, baru ambil wuduk. Pukul 4 baru solat zuhur. Duduk tunggu sekejap, 4 suku dah asar, 4.20 dah asar, kan?
Ditegurlah, kami tegur, pasal apa yang solat hujung-hujung waktu? Tadi pukul 1 suku kan dah waktu rehat, buat apa? Kan tadi nak makan lagi, kan nak baca WhatsApp lagi. Masalah. Rupa alasan mereka senang, cabut tudung sekali, pakai bedak sekali. Bedak ni sebulan belanja berapa tahu? Itu pula dia kira. Kan? Kalau Zuhur sekali ambil wuduk, bedak lagi. Asar ambil wuduk, bedak lagi. Dah siapa suruh? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lagi banyak yang nak diwarna dekat muka, lagi banyak belanjanya. Siapa suruh cari penyakit? Allah tak suruh cari penyakit pun. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi itu alasan kita. Kamu nak jawab macam tu ke depan Allah. Pasal apa hari-hari solat lewat ni? Pasal sayang duit beli bedak, ya Allah. Hujung bulan banyak belanja. Nak jawab macam tu tak malu ke? Lemahnya iman kita. Jadi kalau suri rumah, lagilah tak ada alasan. Sebab itulah baju kelawar kita kan. Janganlah yang kita tumbuk sambal belacan pun itu bawa solat kan. Yang kita duduk sembang dekat luar itulah kita bawa solat. Tak tahu kita terduduk dekat mana tadi. Cuba asingkan pakaian solat kita ketika nak menyembah Allah. Okay, lalu ada orang tanya, Ustazah, kalau pakai telekung yang dah tebal, tak ada kerawang-kerawang, lubang-lubang bahagian dada ni, minta maaf kata Ustazah, boleh tak kita tak pakai apa kat dalam? Kan kita pakai telekung saja. Boleh haji, bukan ada siapa tengok pun. Tapi hati-hati. Satgi kan kipas tiup sana sini nampak aurat tu kan, kita bukan nak perasan. Jadi apa salahnya sempurnakan pakaian walaupun tak dinampak oleh orang luar? Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ini pakaian untuk solat. Di luarnya lapis telekung. Kalau dah sempurna tak perlu pakai telekung pun tak apa. Tapi hari ni kita yang cari susah. Duk marah RNR tak ada telekung, nak singgah Petronas tak ada telekung, Covid bukan dah ada lagi pun. Bubuhlah telekung senang. Pemalas punya cleaner ni malas nak basuh telekung. Semua salah orang. Yang sendiri keluar rumah tak pakai pakaian patuh syariat tu, tak nak tanya diri kita, pasal apa nak cari telekung? Macam mana nak solat macam ni Ustazah? Duk nampak lengan, tahu tak apa? Maka tutuplah lengan kamu. Pasal apa yang nak solat tu nak kena cari telekung? Sebab tak pakai stokin. Pasal apa tak pakai stokin? Dah pakat sibuk tengok kaki orang. Tak payah tengok kaki orang, sahabat-sahabat, tengok kaki sendiri. Itu masalah tu. Bila Ustazah pergi Johor, Ustazah cakap stokin, tengok kaki orang. Pakat sorok belakang kaki kan. Subhanallah. Orang suruh tengok kaki sendiri, dia pergi hintai padan muka, kena batang hidung hak tu. Itulah malas sangat nak datang majlis ilmu, duk kerja padan mukakan orang je. Padahal yang padan muka tu BFF kita. Kita nak dia masuk dalam syurga sama dengan kita. Tapi kita kecam, kita kutuk dia, kita tak tegur dia dengan kasih sayang. Sahabat kita yang cari susah. Jadi suri rumah ni tak ada alasan. Bila ditanya fawailul lil musallin, celakalah ke atas orang yang solat. Bila Allah sebut dalam surah itu kalimah sahun, yang lalai, maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa orang yang lalai dalam solat? Ditanya kepada Rasulullah, siapakah golongan sahun ini ya Rasulullah? Itulah dia orang-orang yang takhirul waqt, sengaja melewat-lewatkan solat, sengaja meletakkan solat di hujung-hujung waktu. Kita tak ada alasan. Kalau kata Ustazah, pasal apa ni solat lambat ni? Oh, saya doktor bedah kan, elok saya ada emergency tadi azan zuhur. Ni berdoa ni Ustazah, tengah menguruskan pesakit ni, berdoa janganlah sampai tak sempat nak solat satgi. Saya bertemu dengan doktor pakar bedah, saya bertemu dengan kontraktor yang hebat, saya bertemu dengan orang-orang profesional. Tak sedikit yang berkongsi kisah, terima kasih Ustazah, setelah saya menyusun atur waktu saya, solat dulu baru buat perkara-perkara urusan dunia. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Saya test hidup saya seminggu je, Masya Allah Tuhan. Saya banyak belajar daripada orang, bukan saya mengajar. Saya kata apa Tuhan, sukses kejayaan dan luar biasa. Kerana seminggu je saya cuba, saya cabar diri saya sendiri. Solat di awal waktu, solat di awal waktu. Ajaib. Saya tak perasan perubahan diri saya Ustazah. Tapi anak saya tegur, Mami sekarang ni dah tak pernah bawa balik laptop kat rumah. Malam-malam Mami ada masa nak tengok homework kami. Kan apa rahsia dia? Dah seminggu aku solat awal waktu. Aku wajibkan diri aku solat awal waktu. Anak aku boleh perasan ni, malam aku tak sambung kerja pejabat dekat rumah.
Maknanya kita utamakan Allah, Allah bantu permudahkan urusan kita. Ajaib ustazah, saya baru try test dalam diri saya seminggu. Saya niat nak istiqamah 40 hari. Anak saya dah perasan saya tak bawa balik kerja ke rumah. Kalau tidak kerja kat pejabat tak pernah habis, bawa balik ke rumah. Saya cabar diri saya solat di awal waktu. Saya jadi ketagih nak solat di awal waktu. Doakan saya istiqamah ustazah. Saya tersentak. Aku ustazah ke dia ustazah? Faham sahabat? Sebab dia cuba, dia kotakan apa yang dia azam pada diri dia. Kita takut kita hanya cakap, kita suruh anak-anak kita buat, tapi kita tak mampu untuk ubah diri kita sendiri. Paksa diri kita untuk solat di awal waktu. Anda rasakan kelainan perubahan pada diri anda. Boleh Sebab kita yang mencari ke mana nak bawa diri kita. Kita nak bawa diri kita kepada redha Allah semata-mata. Kita nak bawa diri kita untuk luas pintu syurga Allah untuk kita. Dan jawapannya ada pada diri kita. Bukan kita tak diberi akal oleh Allah. Kita boleh fikir, aku nak utamakan hak Allah ke aku nak utamakan hak manusia. Kalau di pejabat masih ada alasan, ustazah bos saya Cina, tengah pukul 1 itulah dia ambil masa rehat saya, suruh start meeting. Pukul 3 tak berhenti lagi ustazah, tak boleh berhenti, sajalah tukang catat dalam mesyuarat tu. Pukul 4 boleh tak lagi solat ustazah, meeting bukan hari-hari pun kan. Kalau dah terpaksa macam tu, sah tak solat selagi dalam waktunya? Solat sah. Tapi jangan sengaja-sengaja mempermain-mainkan waktu solat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu saya kata di rumah, suri rumah memang kerjanya tak pernah berhenti. Tapi kita boleh susun atur. Nak basuh, nak lipat baju dulu ke, nak solat dulu. Nak masak dulu ke, nak solat dulu. Kan sahabat, kita bila masak tak puas campak-campak je. Campak-campak, tapi ni ada lagi bagi ni, masaklah sekali. 2 jenis juga, 3 jenis juga. Akhirnya solat kita jadi lambat. Anak kata, bu hari ni tak payah masak, kakak belanja ibu kat luar. Engkau agak-agak dah lagi 5 minit dia nak zuhur ni, bagi ibu solat dululah. Anak kita akan hormat kita. Kau jangan ajak ibu waktu macam ni, ibu bukan jenis orang solat lambat. Anak akan hormat kita. Kawan pejabat akan hormat kita. Sebab mereka kenal kita disiplin dengan Tuhan kita. Tapi asal makan free saja, oh belanja makan kat luar, boleh. Allahu Akbar, keluar rumah. Mak saya cukup pantang, azan ni nak pergi mana, masuk. Kan subhanallah sahabat-sahabat. Jadi disiplin kita, Allah panggil kita boleh pergi kedai makan dulu. Solat dulu, bukan lari mana pun kedai makan tu. Kita asal kawan ajak, mes sini aku open table, aku belanja, kau makan sekarang, azan ikut. Kau nak sembahyang, aku tinggal, bye-bye, aku belanja orang lain, tak apa. Sebab kita nak solat dulu. Rezeki Allah datang kemudian. Faham ya? Kawan-kawan akan respect. Yang tu jangan. Yang ni memang hubungan dengan Tuhan dia kuat. Tapi selalunya orang tak respect kita sebab kita sendiri yang tidak ada ketegasan dalam beragama. Faham ya? Kita kata kita tak nak ngumpat orang, tapi bila orang ajak kita mengumpat, kita tu dia betul ke? Ni aku nak bagi tahu hang ni. Kita pula yang tokok tambah lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi macam mana kita nak ubah diri kita? Macam mana kita nak bawa hala tuju diri kita sebenarnya? Bukan kita tak tahu yang mana Allah suka, yang mana Allah tak suka. Yang kedua, ni dekat nak habis dah masa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. S yang ustazah sebut, 3S jalan ke syurga. Pertama, solat. Azam perbaiki. Pasti kita sedang membawa diri kita kepada hala tuju yang sebenar, mudah-mudahan syurga. Kedua, tak ada cara lain kecuali dengan salawat kepada Nabi SAW. Banyakkan salawat. Kadang-kadang ibu, ayah, apa jua permasalahan dalam hidup ini, tolong jangan berada di bibir keluh kesah, merintih. Jangan selalu di lisan, payahlah, susahlah, berkeluh kesah. Ini yang Quran sebut sebagai halu'a, jazu'a, manu'a. Manusia ni suka menghalang-halang dirinya dengan kebaikan, padahal berkeluh kesah itu mudah digantikan dengan zikrullah. Ganti dengan zikrullah. Tuhan, aku tak mampu, la haula wala quwwata illa billah. Mudahkan urusan aku ya Allah. Serahkan hidup kita ni kepada Allah sungguh-sungguh. Jangan berkeluh kesah. Orang yang banyak berkeluh kesah, syaitan mudah hinggap membisik-bisikkan kejahatan kepada dia. Nafsunya semakin menggemuk. Gantikan sahabat-sahabat dirahmati Allah percakapan yang penuh dengan keluh kesah dengan zikrullah. Aku yakin datang daripada Allah, aku kembalikan kepada Allah.
Itu zikir yang besar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang cik baca hauqalah cik banyak-banyak. Apa hauqalah tu ustazah? Tak tahu. Tapi biasa baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, biasa dengar, biasa baca. Itulah hauqalah. Kita minta kepada Allah. Sama macam kita sebut istighfar cik. Ziarah orang sakit, jangan suruh hang doa amal apa sakit-sakit ni. Baca surah Al-Kahfi tiap malam Jumaat. Kawan tu nak baca 3 kul pun tak larat, kita suruh baca Al-Kahfi. Itu masalah tu. Ada seorang pernah jumpa saya, sahabat-sahabat duduk dekat Prince Court Hospital. Ni kalau kita sebut dah tak macam hospital, dah macam hotel dah. Memang hospital orang kaya sungguh kalau kat KL tu. Masya Allah ustazah, saya ada seorang sahabat tak kahwin, tak ada anak. Tapi dia memang kaya raya. Dia kanser tahap 4. Doktor kata dah tak ada harapan. Lah ni kalau saya pergi ziarah dia ustazah, dia nangis. Dia takut nak mati. Sedangkan dia tak boleh baca Quran. Ustazah habak je ustazah nak berapa saya akan bayar. 1 jam ustazah nak berapa. Asalkan sebelum mati kawan saya ni pandai mengaji. Ustazah bagi tahu, kalau ustazah Zai 1,000 1 jam boleh tak kak? Dia bayar, confirm bayar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi buat apa? Dah nak mati kak. Doktor kata dah tak ada harapan sahih. Akak kan sahabat karib dia, akak duduk tepi dia, pimpin dia dengan zikrullah, istighfar, sebut nama Allah. Mudah-mudahan walaupun dia pendosa besar di sisi Allah, dia mati dengan kalimah Allah di lisannya, insya-Allah. Kan kalau akak nak suruh saya pergi ni tegak bukan bengkok, mata dia pun dah tak nampak sangat, sahabat dirahmati Allah. Faham tak maksud saya? Kadang kita fikir ni, ingat duit boleh bayar semua ke? Tak boleh. Kita nak masuk syurga bukan pakai duit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ustazah bagi tahu je ustazah nak berapa. Asalkan sebelum mati kawan saya ni walaupun merangkak-rangkak boleh baca Quran. Tak. Kalau akak betul orang yang mendampingi dia, jaga dia sebab dia tak ada anak keturunan akak lah, keluarga dia sekarang ni, akak duduk di sisi dia, tolong pimpin dia dengan istighfar. Minta dia sebut nama Allah sentiasa. Bila-bila pun Allah nak ambil dia, tolong mati dengan kalimah Allah. Mudah-mudahan syurga. Allah pilih dia dalam keadaan sekarang. Sakitnya itu sendiri kata Nabi SAW sebagai penggugur dosa dia. Kenapa kita pula nak ambil kerja Allah? Nabi yang cakap sakit ni kalau dia reda, Allah gugurkan dosa dia. Semudah itu. Tapi nak ajar hati kita reda. Kenapa aku yang sakit ya Allah? Kenapa aku yang kena kanser tahap 4 ya Allah? Cuba pandang janjinya Allah dan Rasul. Dengan cara ini mungkin solat taubat aku tak diterima, nak belajar mengaji dah tak sempat dah. Ya Allah, matikan aku dengan kalimah tauhid ya Allah. Cukup. Kan kita nak ajar dia, okey, alhamdulillah tak mati-mati lagi. Okey kak, tamat Iqra' 1, jom tahniah naik Iqra' 2. Budak kecil belajar Iqra' dengan ustazah, bolehlah ustazah tahniah kan. Iqra' 2, tepuk tangan, color hijau, seronok budak-budak kan. Nanti Iqra' 3, color biru kan. Dulu belajar batasa sampai ya. Iqra' 2 dah belajar na. Dah kenal dah mana panjang mana pendek. Iqra' 3 ada baris bawah. Oh hari tu ba, sekarang B. Dosa kan ustazah cakap babi. Budak-budak kan sabar je lah. Ini bukan nak cakap babi. Ini memang ba di atas namanya ba di bawah namanya B. Kan subhanallah budak-budak. Kalau dia mengaji dah sampai Iqra' 5, rahmati dia pandang muka kita. Siapa yang mati ustazah? Tak baik Allah ni cakap mati. Itu budak-budak boleh lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang tua nak fikir logik akal macam tu dah bukan masanya. Maka kita pastikan kita mati dengan kalimah Allah. Okey ustazah faham. Saya balik dengan ustaz, saya cakap bang, kalau saya jenis ambil kesempatan, kalau saya cakap 1 jam 3,000 abang rasa dia bayar? Dia bayar. Abang tahu tu kaya raya gila tu. Pasal apa saya tak nak pula dah suami saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan teruk sungguh. Nak ceritanya orang sanggup. Syurga tak boleh dijual beli, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syurga hanya kita harapkan 2. Engkau redha tak pada aku ya Allah? Kalau awal kehidupan aku kau tak redha pada aku, ampunkan aku ya Allah. Aku nak dapat redamu saat mati aku. Sebab Allah tak pandang awal, Allah pandang pengakhirannya bagaimana. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Jangan pernah rasa diri kotor sampai kita tak larat nak bangkit. Saya rasa ustazah, kalau saya bertaubat pun Allah takkan ampun. Hebatnya cik, ambil kerja Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai At-Tawwab, penerima taubat.
Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Ghaffar, Maha mengampunkan dosa-dosa hamba. Kenapa akak kata akak takkan diampunkan dosa oleh Allah? Jangan ambil kerja Allah. Berdosa besar, dosa yang dulu tu belum lagi terhapus, akak tambah lagi dosa baru. Tak yakin dengan sifat dan namanya Allah. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tolong jangan ambil kerja Allah. Allah yang kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa kita tidak meyakini? Kenapa kita tak balik sungguh-sungguh kepada Allah? Bukankah Allah menghantarkan ujian kepada kita sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita makin berkenalan dengan sifat-sifatnya Allah, dengan nama-namanya Allah. Ada guru kita mengajar tentang keindahan Asmaul Husna. Hadirkan diri. Kenapa kita disuruh menyebut Al-Halim? Kenapa kita disuruh menyebut Al-Quddus? Kenapa kita disuruh menyebut Al-Qahhar pada saat-saat situasi yang tertentu? Saya kata sekarang akak menangis teruk sangat ni diuji dengan apa? Sempit rezeki ustazah, tak cukup, bergaduh laki bini hari-hari. Nama Allah yang mana yang patut akak sebut? Ya Razzaq, 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 Ya Razzaq. Nampak sifat Allah yang maha mengaturkan rezeki. Yakin dengan Allah sahabat-sahabat. Kita tak yakin dengan Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, anak-anak tak faham dengan kita. Macam mana kata suruh taatkan Allah, tapi diuji kita cari bomoh, kita cari kawan yang kaya raya untuk tolong kita. Kita tak sungkurkan dahi kita ke atas lantai untuk bersujud. Semakin bertafakur, makin hadirkan hati kita kepada Allah. Allah uji kita dalam pandemik baru-baru ni. Kita tak nampak lagi kebesaran Allah. Orang kaya raya yang terbang setiap bulan ke sana sini pun tak boleh terbang. Orang yang duduk ICU ditidurkan sampai 2 kali, 2 bulan duduk hospital ustazah COVID. Keluar sekarang boleh jogging tiap-tiap pagi, sehat ustazah. Orang yang baru 2 malam di kuarantin, tiba-tiba isterinya dapat telefon sesak nafas mati. Pasal apa baru 2 hari kena COVID mati ustazah? Jawapannya Allah berkehendak. Kita semakin nampak Allah, maha besarnya Allah sahabat-sahabat, maha besarnya Allah. Saya bawa jemaah umrah diterbangkan hampir setiap bulan. Setiap bulan ni ada peraturan baru. Ada peraturan baru. Mula-mula masuk Baitullahil Haram, Masya Allah, i'tamarna, tawakkalna, pening makcik-makcik. Tak ada smartphone, semuanya wajib pinjam telefon anak cik 2 minggu. Kena ada smartphone. Sekarang dah tak payah smartphone, dah tak apa. Ustazah tak ada tawakkalna lagi, tak ada. Sekarang semua tawakal tu ala Allah. Acik pergi je insya-Allah. Tak ada orang pakai mask dah, tak ada apa dah. Acik demam tak payah test, confirm COVID kalau test. Kan kalau kita pergi jumpa mereka pun COVID, tak apa, apilah tawaf kat Baitullah. Kita jaga mereka tak jaga sahabat-sahabat. Elok sihat walafiat je. Kan jadi setelah kita dah boleh rapat-rapatkan soft, rapatkan. Niatkan moga-moga Allah rapat tautkan hati-hati kita. Setelah surau masjid dibuka pintunya luas, tolong jangan tak hadirkan diri. Okay, sebab apa sahabat-sahabat, kita sakit hari tu lalu tepi masjid. Azan berkumandang tapi tak ada orang yang masuk ke dalamnya. Kita tak rasa sayu ke? Lagi-lagi sahabat-sahabat saya di Mekah, Madinah, ya Allah ustazah, rasa hinanya diri ini. Tak ada orang dalam Masjidil Haram kecuali cleaner-cleaner yang boleh mendekat dengan Kaabah. Hari ini baru kami sedar diri betapa mulianya cleaner-cleaner pencuci Masjidil Haram. Kami tak boleh masuk ustazah ke dalamnya. Masya Allah, sedih sahabat-sahabat. Ini baru tak dapat masuk masjid. Kalau nanti kita tak dapat masuk syurga macam mana? Allahu Akbar. Jadi hari ini perbaiki, banyakkan solawat, banyakkan mengikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, terakhir, menentukan hala tuju hidup kita. Sahabat-sahabat, kemana nak bawa diri kita? Jawapannya hanya syurga. Pertama tadi hanya dengan solat, kedua dengan salawat, dan banyakkan mengikut sunnah Nabi. Yang terakhir, silaturrahim. Cantikkan hubungan silaturrahim. Ulama bahas silaturrahim ni orang yang duduk satu rahim. Adik-beradik jangan ada yang putus. Itulah orang Melayu kata, air dicincang takkan putus. Jangan ibu-ibu.
Tolong saya merayu bila pergi mana-mana. Tolong jangan ada yang bermusuhan dengan adik-beradik hanya kerana tak dapat harta peninggalan ibu dan ayah. Biar pi abang tak mau tegur kita, biar pi adik buang kita, kita cantumkan, usahakan. Ya Allah, Engkau tahu kan sekali aku cuba kena buang hadiah aku depan mata aku. Aku kecil hati, kuatkan aku ya Allah, dia abang aku. Aku berkongsi pinggan makan dengan dia kecil-kecil dulu. Menadah wajah di hadapan mak, disuap satu-satu oleh air tangan mak. Aku rindu suasana kecil-kecil dulu ya Allah. Bantu aku untuk buang rasa benci pada abang aku tu ya Allah. Walaupun sepatutnya bukan aku minta maaf pada dia, dia yang buat salah pada aku ya Allah. Aku tak mau mati dalam keadaan putus silaturahim. Tolong ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab saya percaya yang datang masjid ni orang yang sudah tak tinggal solat, orang yang sudah menjaga aurat, orang yang dah tak payah ditempik-tempik untuk bayar zakat, orang yang tahu dah matlamat hidup. Tapi la yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang-orang yang qati', ma makna putuskan silaturahim. Takut bila Nabi yang cakap tak akan masuk syurga, siapa tak masuk syurga? Orang yang putuskan silaturahim. Tekan, pegang dada kita ni. Memang aku sakit ni kat sini ya Allah, tapi sempena hari baik, bulan baik ni ya Allah, ringankan kaki aku untuk melangkah. Dengar cerita abang aku yang tak bercakap dengan aku dah 3 tahun tu tengah sakit sekarang ni. Kan kita tahu dia sakit stroke. Kalau kita datang bawa hadiah, dia takkan angkat tangan lempang kita punya, takkan. Sebab dia tak larat dah. Berapa banyak yang dengan menginsafi hadirnya majlis ilmu, dia cuba cantum silaturahim. Datang, Ustazah terima kasih, terima kasih, terima kasih Ustazah. Makasih apa Haji? Saya buat terus, saya lawan ego saya buang malu saya pi ziarah abang saya. Dah banyak tahun kami tak bercakap Ustazah. Saya dengar dia sakit, duduk bedridden dah sekarang ni, saya pi rumah dia. Saya minta maaf apa salah. Rupanya dia main tunjuk, peluk saya Ustazah. Dia cakap dia dah lama dah tunggu situasi ini. Dah lama tunggu situasi ini. Cuma aku tak boleh pergi kat hang je nak minta maaf. Terima kasih sebab datang cantum semula. Aku takut nak mati. Aku takut nak mati. Salah aku dulu ni. Sekarang kita banyak bersangka-sangka. Kalau aku pergi mesti dia tutup pintu punya lah. Kita tak cuba lagi. Kita dah cakap begitu. Cantumkan silaturahim ibu ayah. Saya cukup kesian orang yang ibadahnya siang malam luar biasa, puasanya Isnin Khamis, tapi orang ni bermusuh, orang ni tak kawan, orang ni benci, dendam, hasad. Anda gagal untuk membawa sebelah kaki lagi ke dalam syurga. Berani. Syurga dan neraka bukan hak Ustazah Zaid, tapi sebab Nabi cakap berulang kali, tak masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Kenapa kita keras hati sangat? Bukankah yang dipilih oleh Allah hadir ke majlis ilmu hari ini adalah kita? Bukankah yang faham Quran dan hadis adalah kita? Yang tu mungkin mereka tak dipilih Allah untuk faham, maka mengalahlah kita. Sekali lafaz maaf yang kita sebut di hadapan dia, dia tak terima. Cuba lagi, minta maaf lagi, tak terima. Dalam pada kita cuba dan mencuba, mati si Polan tu. Sahabat-sahabat, mati si Polan tu, dia di sisi Allah tetap berdosa sebab dia tak terima maaf kita, betul? Tapi kalau kita yang mati, dia masih belum memaafkan. Allah tahu tak kita dah cuba untuk minta maaf berkali-kali, tapi dia tak buka pintu. Kita mati, insya-Allah Allah pandang sebagai orang yang tak putus silaturahim. Sebab dia dah mencuba untuk cantum, tapi pihak satu lagi tak mau. Tolong ya ibu-ibu, saya sayang anda kerana Allah. Jangan cacatkan langkah-langkah menuju ke syurga, destinasi akhir kita itu, dengan ada musuh sebelum mati. Muhasabah di usia-usia penghujung ni. Siapa lagi ya Allah? Nu aku ada hubungan adik-beradik, anda lama tak bercakap. Hanya sebab salah sikit je, jumpalah. Jangan tunggu raya tahun depan. Takut tunggu raya tahun depan, sahabat-sahabat kita pula yang raya dulu kat dalam sana. Allahu Akbar. Jadi telefon ada, kalau anak tak mau bawa. Mak ni, bukan salah mak pun, salah Pak Long tu. Pasal apa mak nak minta kami hantar pergi rumah Pak Long? Tak apalah, anak tak mau hantar, telefon dulu. Masa anak-anak tak ada telefon. Subhanallah sahabat. Sebab kadang-kadang ibu ayah ni hatinya dah lembut, baik, tapi anak-anak sing-sing lengan. Kalau mak pergi rumah Pak Long, kami tak mau dah kawan dengan mak lagi. Pula dah. Kita pun ikut cakap anak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Sebab anak-anak kadang-kadang jiwanya muda. Dia nampak Pak Long buat jahat pada kita. Anak sakit hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apa.
Kita lembutkan hati kerana kita yang logik akalnya hampir mati, dekat dah dengan kematian. Jadi itu silaturahim. Kalau dengan jiran tetangga, kawan-kawan, itu namanya ukhuwah. Jadi kita jaga ukhuwah kita, mudah-mudahan ukhuwah yang membawa kepada Allah, redanya Allah semata-mata. Jom kita berkasih sayang, tautkan hati-hati kita. Sekali lagi saya ulang, saya datang bukan untuk berkuliah, hanya untuk mencantumkan ukhuwah fillah. Mungkin selama ni kita dalam talian, kita bertemu, orang duk jumpa saya ustazah, selalu duk tengok kat TV je. Hari ni duk tengok depan, orang Kedah kata segak. Saya kata segak, siapa segak pula? Saya ni orang KL faham segak ni untuk orang lelaki. Aku ni pakai baju Melayu ke, pakai baju kurung ke, pakai jubah. Tak faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tujuannya untuk mencantum ukhuwah fillah. Doakan saya kerana insya-Allah dalam doa-doa kebaikan saya ada doa demi ummah kerana Allah. InsyaAllah kalau bukan di sini lagi dan lagi, kita bertemu di kampung akhirat kelak di dalam syurganya Allah. Bawa diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semata-mata nampak syurga. Takkan masuk syurga kalau belum mati. Faham? Kalau belum kiamat. Maka jambatan utama adalah mati. Sebelum mati, tolong bersihkan diri. Nak balik dengan hati yang qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera insya-Allah. Jadi ampun maaf zahir batin. Moga-moga Allah redha akan pertemuan kita. Terima kasih semua yang memberi perhatian, termasuk lebih 1000 orang dalam talian. Anda hebat. Kan Ustazah datang ke Kedah, dia ikut sama. Padahal yang saya sampaikan ni benda yang hari-hari saya sebut pada mereka. Nak dengar juga. Jadi salam kasih sayang sahabat-sahabat yang bertemu di hadapan, insya-Allah. Amin. Asma Muhammad. Mudah-mudahan satu hari saya dapat jumpa Ustazah. Orang Kedah dengar nama Asma Muhammad ni. Ya, amin. Jadi saya seronok bila macam ni sebab masa tak begitu banyak sahabat-sahabat. Yang penting dapat bertemu walau sekali-sekala. Nanti bila saya lalu kawasan ni, sihat tak makcik tu? Bila ibu-ibu pergi KL nanti, sihat tak Ustazah dari KL tu? Tai lalat dia makin besar ke makin kecil? Kan kita doa je lah yang baik-baik sahabat-sahabat. Sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.